Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil ulumi wal fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perkumpulan kita pada malam ini yang penuh dengan keberkatan daripada Allah. Pertama-tamanya yang dimuliakan kepada tuan pengurusi masjid Cik Hasbullah, juga pada tuan setiausaha Cik Rashid, juga imam kita, ustaz kita, ayahanda kita Imam Ilyas, juga Imam Zaid, juga seluruh daripada ahli jawatan kuasa Masjid Tengkera yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu namanya dan tidaklah mengurangkan ta'zim saya, juga seluruh kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kebanyakannya taraf ayahanda saya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling berkat sekali di atas bumi Melaka, yaitu masjid kita, Masjid Tengkera. Kita di dalam Melaka ini ada dua masjid, mungkin tiga masjid yang paling berkat, yaitu Masjid Kampung Hulu, Masjid Tengkera, Masjid Peringgit, juga beberapa masjid lain lagi tetapi telah runtuh. Hanya saja binaan baru yang dibina. Masya Allah, tabarakallah, semua daripada kita yang hadir pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat daripada Allah. Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang daripada Allah. Allah memberikan kita cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah bahasa cinta yang sangat-sangat tinggi maknanya, raqi sekali maknanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih setiap yang hadir di kalangan kita untuk duduk di dalam tempat ini, yang mana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba bilad indallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sesebuah penempatan, di dalam sesebuah tempat, di dalam sesebuah kampung, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masajiduha, masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna abghada biladi 'inda Allah aswaquha. Kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah, tempat yang mungkin merupakan masdar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di mana? Itu di pasar-pasar. Kerana apa? Kerana dikatakan oleh ulama, ramai sekali orang yang datang ke pasar, itu orang yang melupakan Allah. Orang yang datang kepada pasar, orang yang tersibuk dengan jual beli, orang yang sibuk dengan dunia, tetapi tidak pada masjid-masjid Allah, tidak. Tetapi tidak pada rumah Allah. Orang yang mendatangi rumah Allah adalah orang yang ingin berzikir kepada Allah. Orang yang mendatangi rumah Allah adalah orang yang ingin beribadah kepada Allah. Orang yang mendatangi rumah Allah adalah orang yang ingin meluangkan waktunya untuk diketepikan agar dikosongkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, masjid-masjid Allah, rumah Allah, itu adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, barang siapa barang siapa yang menta'zimkan syiar Allah,
syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu adalah sebuah petanda bahawa seseorang itu mempunyai takwa yang sangat besar di dalam hatinya. Masjid adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Mimbar yang kita lihat di hadapan ini mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiar daripada syiar Allah. Kita lihat apa yang ada di sekeliling kita ini adalah syiar daripada syiar-syiar Allah. Menara yang di hadapan kita syiar daripada syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menta'zimkan syiar Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Orang yang datang ke masjid, siapa orang yang datang ke masjid? Siapa orang yang melazimi masjid? Kalau kita pergi ke ahli dunia, ahli dunia pada berkata, orang yang datang ke masjid itu bukan semuanya baik-baik. Mereka akan berkata sedemikian. Kalau kita pergi kepada orang-orang yang jarang ke masjid, jarang mendekati agama, jarang mendekati majlis ilmu, mereka akan merendah-rendahkan orang yang menghadiri masjid, orang yang melazimi masjid. Tetapi tidak Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta dan penguasa dunia dan seisinya. Akhirat dan dunia ini dikuasai oleh Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menggerakkan. Allah lah yang telah menjanjikan di dalam Al-Quran, dan Allah yang telah menyebut di dalam Al-Quran. Bukan perkataan manusia, tidak. Bukan perkataan keji makhluk, tidak. Tetapi perkataan Allah, innama ya'muru masajidallah. Siapa yang mengimarahkan masjid Allah? Siapa mereka itu? Man amana billah. Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah beriman dengan Allah, beriman dengan apa? Wal yaumil akhir. Beriman dengan hari akhirat. Nah, yang mana hari akhirat merupakan masdar bagi keimanan. Siapa yang tidak beriman dengan hari akhirat tidak akan mampu untuk menjadi seorang yang istiqamah. Dengan itu kita melihat ramai daripada orang yang mendatangi masjid. Kalau kita berkata kepadanya, wahai tuan, wahai encik, wahai datuk dan sekaliannya, daripada gelaran yang ada, daripada orang-orang yang hadir ke rumah Allah, mengapa engkau sering hadir ke masjid? Maka akan dijawab oleh beliau apa? Kita ini hidupnya tidak lama. Kita ini akan mati. Kita ini adalah, sekarang aku ingin menambah amalanku, aku ingin menjadi orang kaya di akhirat. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala benar. Allah yang mengiktiraf dan Allah yang menggelar. Siapa di kalangan daripada ramai hamba Allah yang beriman? Mereka yang melazimi masjid, orang beriman kepada Allah. Siapa yang paling beriman kepada hari akhirat? Orang-orang yang di masjid. Itu orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Orang yang takutkan Allah, orang yang sangat-sangat menginginkan syurga, dan orang yang sangat-sangat tidak mahu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu orang-orang yang melazimi masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan setiap yang hadir. Hadirin dan hadirat, saya dan kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia. Dikumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita diberikan khayal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Akbar Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-kaunu kullu khayal. Dunia dan seisinya semuanya khayal. Wa huwa aslun fil haqiqah. Tetapi ianya adalah asal bagi hakikat. Mahu jadi orang hakikat, nah perlu tahu rukun hakikat itu khayal. Bukan khayal sebarangan, tidak. Nah, orang-orang hakikat adalah orang yang pandai mempraktikkan khayalnya. Wa huwa aslun fil haqiqah. Kullu man 'araf hadza asrar at-tariqah. Siapa yang mengetahui akan khayal ini, mempraktikkan khayal, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahsia tariqah. Mahu berjalan di atas perjalanan sufi, mahu mengambil tariqah, perlu ada guru yang benar, yang pandai mendidik seorang murid untuk mempraktikkan khayalnya, daripada khayal yang fasid kepada khayal yang sahih. Nah, bagaimana?
Dan apakah maksudnya? Al-kaunu kullu khayal. Dunia dan seisinya semuanya khayal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang berada di dunia adalah fan, binasa. Siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di hadapan kita makhluk. Saya adalah makhluk, kalian adalah makhluk. Ini minbar adalah makhluk, dinding adalah makhluk, kipas makhluk. Semua yang ada makhluk. Siapa yang hakikat akan wujud? Siapa hakikat kewujudan itu? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi khayal yang diberikan oleh Allah ke atas makhluknya manusia dan jin adalah khayal yang merupakan asal bagi jalan hakikat. Mempraktikkan bagaimana? Setiap daripada kita diberikan khayal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, kalian kalau ingin menggunakan khayal, tutup mata kalian, kalian akan lihat saya di hadapan kalian. Benar atau tidak? Benar. Syekh Azbullah, benar? Ya, benar. Nah, kalau kalian tutupkan mata kalian sekarang, apa yang kalian lihat? Tetap kalian lihat tempat ini. Itu khayal yang diberikan oleh Allah pada setiap daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwa aslun fil haqiqah. Ini adalah rukun bagi orang-orang hakikat. Tutup mata kalian, kalian akan lihat sesuatu yang kalian lihat sebentar tadi. Dan hati-hati hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jaga-jaga semua yang hadir. Jangan sampai khayal kita ini khayal yang fasid. Jangan sampai khayal yang berada di dalam akal kita adalah khayal yang berkhayal kepada maksiat-maksiat dan perkara kemungkaran Allah yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ramai sekali daripada kita yang terperangkap di dalam khayal yang menyebabkan kita mendapat kemurkaan Allah. Membayangkan maksiat, membayangkan wanita-wanita, membayangkan perkara yang keji. Sedangkan khayal diciptakan oleh Allah sebagai senjata para salihin. Sebagai sebuah senjata para salihin ingin sampai kepada Allah, pandai mempraktikkan khayal. Bagaimana? Ketika kalian melihat kepada masjid, ini masjid daripada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian melihat mimbar, ini mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menara itu menara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sangka? Siapa yang duga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir 1400 tahun lebih yang lalu di kota Mekah mengatakan bahawa beliau adalah seorang nabi? Siapa yang sangka kalian adalah pengikut Nabi Muhammad setelah lebih 1400 tahun yang lalu? Siapa sangka? Siapa sangka agama Nabi Muhammad akan tersebar kepada seluruh daripada pelosok dunia? Siapa yang sangka? Tiada orang yang sangka pada dahulunya. Tetapi janji Allah, Allah yang membantu Nabi Muhammad, Allah yang menginginkan agama Nabi Muhammad tersebar luas. Nah, satu orang yang pandai mempraktikkan khayal, dia sentiasa mengingati perkara keagungan Allah, sentiasa mengingati bahawa Allah memandangnya, dia melihat Allah, Allah melihatnya, sentiasa membayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar syama'il min syama'ir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada Ustaz Hafizi di sini ya. Nah, apakah kegunaan syama'il? Kenapa dicatatkan oleh para ulama? Kenapa dicatatkan oleh para sahabat untuk memberi gambaran bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, wajahnya putih kemerahan-merahan, rambutnya ikal mayang. Ketika berdiri di kalangan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Ketika berjalan seolah-olah menaiki bukit, dadanya bidang sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa disebutkan semua perkara itu? Untuk membentuk khayal yang sahih pada seseorang agar dapat membayangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini rukun bagi orang-orang hakikat. Nah, ketika kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid min masajidillah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disayangi oleh Allah, itu artinya apa? Bayangkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian yang melihat, sekalian yang mendengar. Bayangkan, gunakan khayal kita yang sahih. Satu orang raja menjemput satu tamu, datang bertamu ke rumahnya. Satu orang raja menjemput tamunya bertamu ke rumahnya.
diberikan dengan makanan yang enak-enak. Nah, diberikan makanan yang enak, dijamu makan makanan yang enak-enak. Nah, kemudian apa? Kemudian tidur di rumah saya, jangan keluar daripada rumah saya. Tidak, jangan tidur dalam rumah saya. Tidur di mana? Tidur di kamar saya. Saya tidur di bilik tamu, kamu tidur di bilik saya. Itu tandanya apa? Tamu tadi mempunyai manzilah di sisi Allah. Tamu tadi mempunyai tempat di sisi Allah. Tamu tadi adalah orang yang istimewa, VVIP. Ya benar, benar. Bagaimana dengan Allah? Wallahu matsalun a'la. Allah contoh yang tertinggi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sesebuah penempatan itu di mana? Di masjid-masjid Allah. Berarti apa? Maknanya apa? Semua yang hadir ke dalam masjid, duduk di dalam masjid, istiqamah di dalam masjid, mengimarahkan rumah Allah, mereka kekasih Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah semua yang hadir adalah kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semua yang hadir adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita ditempatkan di dalam tempat yang paling istimewa, tempat yang penuh dengan keberkatan, tempat yang mana berdirinya ramai daripada para ulama daripada dahulu sehingga sekarang. Yang masuk ke dalam tempat ini semuanya ustaz-ustaz yang hebat-hebat, semuanya ulama yang hebat. Istisna, saya terkecuali, tidak. Nah, yang dahulunya daripada Al-Habib Idrus bin Alwi bin Abdullah bin Alul Habsyi, juga daripada Syekh Abdul Latif Tambi, juga kepada seluruh daripada para ulama yang pernah duduk mengimarahkan tempat ini, berdakwah di tempat ini, menyampaikan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada kita tempat ini, sehingga sampai kepada kita agama Islam. Setiap daripada yang terdahulu berjuang kerana cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap daripada yang terdahulu itu berjuang kerana cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika mana di dalam hati kita tiada cinta, hidup kita tiada bermakna. Ketika mana di dalam hati kita tiada cinta, kehidupan kita tiada bermakna. Sama sekali tidak akan bermakna. Kerana apa yang diajarkan oleh Rasulullah, rukun di dalam mendapatkan keimanan yang sahih adalah mencintai Allah dan mencintai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapatkan cinta Allah, dia akan sentiasa menginginkan Allah. Siapa yang mendapatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan Rasul, cinta yang sangat agung. Kita menyebutkan cinta. Cinta itu adalah mail qulub. Hati itu menyebelahi atau jatuh. Mail itu menyebelahi kepada sesuatu. Itu mail namanya. Ditarifkan cinta sebagai mailul qulub. Hati itu seolah-olah melebihkan sesebuah sudut atau seseorang. Itu cinta. Nah, para sahabat dahulunya berjuang kerana cinta. Para tabi'in berjuang kerana cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini umat Islam pada hari ini kurang daripada kekuatan, kurang daripada penyatuan, tidak bersatu di antara satu sama lain. Sama-sama jemaah sekalipun saling ribah mengribah, kutuk mengutuk, saling benci membenci, pulau memulau, tidak mahu bersama-sama. Kerana apa? Kurangnya makna cinta di dalam jiwa. Kerana cinta adalah asas kepada penyatuan. Ketika mana jelas di dalam hati kita, kita mencintai siapa, kita mencontohi siapa, maka kita akan sentiasa bersatu. Kerana kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan matlamat kita satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafu ashabir rahmah. Ikhtilaf ashabir rahmah. Perbezaan pendapat di kalangan para sahabatku adalah sebuah rahmat. Zaman sahabat telah ada khilaf berlaku. Zaman sahabat telah ada perbezaan pendapat yang besar berlaku. Setiap daripada para sahabat beramal dengan agama Islam berdasarkan apa yang mereka perolehi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu di dalam agama kita, perbezaan pendapat di kalangan a'immatul mazahib. Imam Hanafi berbeza pendapat dengan Imam Malik, sedangkan Imam Malik muridnya.
Imam Malik berbeza pendapat dengan Al-Imam Syafi'i, begitu juga Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal berbeza pendapat dengan gurunya Al-Imam Syafi'i. Juga fuqaha mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ramli dan lain-lain lagi berbeza pendapat. Daripada mana asas daripada perbezaan pendapat ini? Daripada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat." Siapa yang berkata? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat, melihat diriku salat. Siapa yang melihat? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Setiap daripada para sahabat, setiap daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang berbeza. Nah, ada daripada para sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah, bergerak daripada gerahangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Janggut Nabi Muhammad bergerak. Ada daripada para sahabat yang mendengar Nabi diam, seolah-olah tidak membacakan Fatihah secara jahri, secara kuat. Nah, ada di antara para sahabat yang melihat Nabi SAW berkunut. Ada di antara para sahabat yang tidak melihat Nabi SAW berkunut. Nah, dengan itu terasasnya perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha, perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kerana apa? Kerana setiap daripada para sahabat melihat Nabi SAW di dalam keadaan yang berbeza. Begitu juga kalian. Ketika kalian melihat saya berkata di hadapan kalian, setiap daripada kalian fahamnya lain. Kalau tanya, tadi ustaz cakap apa? Pasti akan kata, ini fahamnya sedemikian, ini fahamnya sedemikian, ini fahamnya sedemikian. Kerana apa? Kerana begitulah para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbezaan pendapat di kalangan para sahabat lebih besar daripada zaman ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai bersabda, "Ikhtilafu ashabir rahmah." Ikhtilaf, khilaf, perbezaan pendapat di kalangan para sahabatku adalah rahmah. Tetapi tiada satu pun di antara mereka yang bergaduh, tiada. Tiada satu pun di antara mereka yang berperang, tiada. Kerana mereka tahu siapa imam mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu siapa pegangan mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu siapa tonggak mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandaran mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Muhammad, katakan apa pun, sanggup dikorbankan oleh mereka ashabu Muhammadin. Para sahabat Nabi Muhammad, kata saja apa tentang Nabi Muhammad, kami sanggup berkorban apa sahaja. Harta, tenaga, peluh kami, darah kami untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana jelas cintanya untuk siapa? Untuk manusia teragung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kerana Nabi Muhammad, kami yang bergaduh di antara Aus dan Khazraj sanggup berbaik-baik. Kerana apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat pada hari ini kehilangan cinta. Umat pada hari ini kekurangan cinta. Umat pada hari ini kehausan cinta, sehingga mana bergaduh sesama sendiri, hentam menghentam sesama sendiri, berdebat sesama sendiri, sedangkan kalian beragama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Cukup bagi orang yang ingin mendapatkan sesuatu faedah, faham bahawasanya ketika mana dia mencintai Nabi Muhammad, tiada orang yang hina selain dirinya. Cukup bagi pencinta Nabi Muhammad, mereka itu akan memahami tiada yang kurang melainkan dirinya. Cukup untuk pencinta Nabi Muhammad, ketika mana ditanya akan dirinya, maka dia akan berkata bahawa yang salah dirinya, bukan orang lain. Itu adalah hal para pencinta yang sibuk dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Disifatkan tentang cinta oleh Majnun kepada Laila. Majnun mencintai Laila, satu orang laki-laki yang sangat mencintai kekasihnya, yaitu Laila, perempuan. Tetapi di dalam bahasa sufi sekiranya disebutkan Laila, itu dimaksudkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maratibil aliyah, maratib tinggi. Itu disebutkan oleh para aulia semuanya. Majnun mencintai Laila, sebuah kisah cinta yang ma'ruf. Majnun
Nah, imru'un min Qais dikatakan mencintai Laila, satu orang wanita yang tidak cantik, gelap wajahnya, besar badannya. Nah, bukan wanita yang diinginkan laki-laki. Nah, kita semua laki-laki di sini, di hadapan saya semua laki-laki, tahu bagaimana ciri-ciri wanita yang diinginkan oleh setiap daripada kita. Nah, ini Majnun tidak, dia mencintai Laila bukan kerana Laila itu cantik, tapi kerana cintanya kepada Laila yang sahih. Beliau pernah berkata, amurru ala diyar Laila uqabbil dzal jidar wa dzal jidar. Aku berjalan di dinding-dinding Laila, uqabbil dzal jidar, aku cium dinding itu, wa dzal jidar, dan dinding itu. Wa ma hubbul Laila syaghafani qalbi. Bukan kerana aku mencintai Laila, bukan kerana aku mencintai rumah itu, tidak. Bukan kerana dinding ini cantik, tidak. Ini dinding dulu nih, zaman Portugis, zaman British, tidak. Bukan kerana itu, tidak. Walakin hubbu man sakan diyar. Tetapi kerana cinta kepada orang yang duduk di dalam rumah itu, yaitu Laila. Itu cinta Majnun kepada Laila. Satu ketika Majnun ini dalam bahasa Arab gila. Gila apa? Gila mencintai Laila. Satu ketika Majnun, praktikkan khayal hadirin dan hadirat, Majnun masuk ke dalam masjid, berlari di dalam masjid, lalu melintasi orang solat, lintas imam. Masya Allah, tabarakallah. Imam pada zaman itu ulama, pada zaman itu zaman ulama. Nah, orang yang alim. Nah, ketika mana Majnun melintasi orang solat, nah ditolak oleh orang itu. Setelah usai daripada solat, ternyata Majnun menunggu kepada imam tadi. Aneh, ini orang kenapa tolak aku nih? Nah, nak gaduh sekarang. Ini Majnun. Nah, ternyata Majnun menunggu kepada imam tadi. Setelah usai daripada ibadah yang dilakukan ketika itu, nah, ini imam mendatangi Majnun, menengking kepada Majnun, wahai Majnun, apa engkau tidak ada adab? Gillah adab engkau ini, tiada adab. Tak tahukah bahawa aku sedang berhadapan dengan Tuhanku? Paling tidak engkau itu hormat pada orang yang sedang beribadah. Nah, diucapkan segitu kepada Majnun. Majnun ternyata terkejut. Sudah dia tunggu, terkejut, tambah lagi terkejut. Majnun mula marah. Kemudian mengatakan kepada imam tadi, percintaanku kepada Laila mengajarkanku tidak memandang hanya sahaja kepada Laila. Bagaimana engkau yang mendakwa mencintai Tuhanmu yang engkau sembah, engkau boleh memandang kepada selain daripada Tuhanmu ketika engkau bersembah kepada Tuhanmu. Itu cinta Majnun kepada Laila. Nah, samping cinta kepada Laila, nah, berkata Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu satu ulama besar di Hadramaut, Kutub bin Al-Aqtab, salah seorang kutub yang perkataannya sangat-sangat agung. Ahlul haqiqah, muhaqqiq fil haqiqah, ahlut tahqiq, tahqiqnya kepada ilmu hakikah itu sangat besar. Beliau pernah berkata dengan perkataan yang besar-besar, yang agung-agung. Di antara qasidah, di antara perkara yang diucapkan yang disukai oleh beliau, yaitu qasidah yang dikarang oleh Syekh Fadl daripada Hadramaut. Qasidah itu menyebutkan salabat Laila minni al-aqla, ya Laila irhamil qatla. Nah, salabat Laila minni al-aqla. Bagaimana cinta kepada Laila? Laila itu apa? Laila itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maratibil aliyah, maqam-maqam tinggi, ketinggian maqam. Itu dimaksudkan ketika ulama menyebutkan Laila. Banyak di dalam qasidah disebutkan Laila. Bukan wanita, tidak, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga maqamat yang tinggi, maratibil aliyah. Disebutkan oleh Syekh Fadl, salabat Laila minni al-akla. Laila telah mencabut akalku. Ya Laila, wahai Laila, berlemah lembutlah engkau, kasihlah engkau kepada orang yang terbunuh kerana cintamu. Salabat Laila minni al-akla. Satu orang ketika dia mencintai, akalnya hilang. Satu orang ketika mencintai, dia akan hilang akalnya. Kerana itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, kalaulah agama ini berdasarkan dengan akal, maka akan rosak agama ini. Tidak, kerana agama ini kerana apa? Wahyu. Dan wahyu itu datang kepada seorang hamba, dan seorang hamba boleh mengikut kepada wahyu bagaimana dengan cintanya kepada pemilik wahyu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Salabat Laila minni al-akla. Laila telah mencabut akalku.
Ya Laila, wahai Laila, irhamil qatla, berkasihlah engkau, lemah lembutlah engkau dengan orang yang terbunuh kerana cintamu. Kemudian dikatakan apa? Kuntu fil a'tab wa lazimtul bab. Aku berdiri di pintu dan aku sentiasa menunggu kepada pintu. Qultu lil bawwab hal tara wasla. Aku berkata kepada penjaga pintu. Nah, ini semua kinayah hadirin dan hadirat. Kinayah ya. Nah, dikata apa? Aku melazimi pintu dan aku tunggu kepada pintu itu. Ternyata pintu itu ada penjaga pintu tadi. Dan aku berkata kepada yang menjaga pintu itu, qultu lil bawwab hal tara wasla. Apakah engkau melihat yang berada di dalam pintu itu? Apa yang dikatakan oleh, kemudian daripada qasidah itu bait seterusnya dikatakan apa? Qala liyasah, berkata penjaga pintu tadi, wahai sahabat, wahai teman, mahruhal arwah, maharnya arwah. Engkau mendakwa cinta kepada Laila, engkau mendakwa terkorban kerana Laila, engkau mendakwa menunggu kepada Laila, engkau mendakwa engkau menunggukan Laila, menanti Laila, menginginkan Laila. Engkau bertanya kepadaku, ini jawapanku, mahruhal arwah, maharnya adalah arwah. Ketika mana engkau bisa mengorbankan nyawamu kerana kecintaanmu, maka ketika itu engkau dikatakan seorang yang mencintai. Hadirin dan hadirat, kita cinta kepada Rasul tahapnya bagaimana? Apakah sanggup kita mengorbankan nyawa kita? Nah, jangan kata nyawa, duit saja tak mahu keluar kerana agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata duit, waktu saja tidak boleh hadir, tidak boleh berikan, tidak boleh luangkan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan umat zaman ini, kekurangan cinta. Ketika cinta bertapak di dalamnya diri seseorang, ketika cinta berputik di dalam hati seseorang, tiada apa yang dirisaukan. Katakan dengan segala daripada halangan, yang aku cintai tetap aku inginkan. Itu semangat orang yang bercinta. Dikatakan di dalam lagu-lagu Melayu, nah, lautan api sanggup ku renang ya. Ini cinta, keadaan cinta. Nah, walau apapun berlaku, tetap aku akan mendirikan ibadah. Dikatakan, lau fahimu daqaika hubbi Laila kafahum fi sababati ikhtibar. Kalaulah mereka tahu, ini Majnun berkata ini, kalaulah mereka tahu bagaimana peritnya cinta Majnun kepada Laila. Majnun mencintai Laila, Laila meninggal setelah daripada Majnun. Perit cinta Majnun kepada Laila, setia kepada Laila, sampai setiap hari ditunggu Laila di kuburan Laila. Kalau anjing lalu dipukul anjing itu. Kerana apa? Risau Laila disakiti oleh anjing tadi. Itu cinta Majnun kepada Laila. Tidak dapat bersama kerana keluarga tidak merestuinya. Nah, ini cinta Majnun kepada Laila. Nah, dikatakan oleh para ulama, dikata bahawasanya Majnun pernah berkata, lau fahimu daqaika hubbi Laila kafahum fi sababati ikhtibar. Kalaulah mereka tahu bagaimana pedihnya cinta kepada Laila, peritnya cinta kepada Laila, pasti mereka akan bersabar kepada apa yang mereka cintainya. Kerana itu hadirin dan hadirat, ketika kita menyebutkan kita mencintai Allah, apa buktinya? Apakah kita istiqamah dengan ibadah kita? Apakah kita istiqamah dengan amalan kita? Apakah kita sabar dengan apa yang dihalang oleh Allah, ditegak oleh Allah? Apakah kita mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah? Begitu juga ketika kita mendakwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita menegakkan apa yang ditegakkan oleh Rasul? Apakah kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-bakhilu ma yusalli ala Nabi. Nah, yang bakhil itu tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-bakhilu ba yusalli ala al-bakhilu idza dzukirtu falam yusalli alayya. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil, satu orang yang bakhil. Bakhil ini man'ul khair, tak nak bagi kebaikan kepada orang lain, ini bakhil. Al-bakhil idza dzukirtu indahu falam yusalli alayhi. Satu orang yang bakhil, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cakapkan saya. Ketika mana disebutkan oleh mereka, ketika mana disebutkan kepada mereka namaku, mereka tidak berselawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, begitu keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwa cinta kepada Nabi Muhammad perlu kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu orang tidak mungkin mencapai martabat cinta kecuali dengan kenal. Dengan kenal pasti sahaja mencintai. Kalau ada satu orang mendakwa bahawa dia mencintai tanpa mengenal, orang itu menipu. Nah, kerana yang Allah sahaja, Tuhan sahaja ada alamat-alamat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cinta tanpa kenal itu satu perkara yang dusta. Ketika mana mengenali, pasti sahaja bercinta dengan yang dikenali olehnya. Maka begitulah keadaan satu orang yang mendakwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, perlu mengenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah mengarang pelbagai daripada kitab-kitab yang ada, antaranya kitab-kitab sirah untuk menceritakan bagaimana biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Nabi Muhammad ditulis oleh sekalian banyak daripada para ulama. Untuk apa? Untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita berbangga kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita berbangga kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia. Innallaha faddalani 'alal anbiya'i wa umamil 'alal umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengutamakan aku, Allah telah memuliakan aku di kalangan para anbiya-anbiya terdahulu dan juga umatku di kalangan umat-umat terdahulu. Kalian menjadi mulia kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia kerana Nabi Muhammad. Kita berkumpul di dalam ini kerana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati hadirin dan hadirat, jangan sampai kita tiada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kenal kita kepada isteri dan anak kita lebih daripada kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak-anak Nabi Muhammad? Tanya kepada diri kita, apakah kita hafal nama anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita hafal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Nabi Muhammad? Apakah kita kenal siapa datuk Nabi Muhammad? Apakah kita kenal bagaimana perjuangan Nabi Muhammad? Siapa ashab Muhammad yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ingin memupuk cinta, kita perlu ada contoh. Cara orang bercinta itu melihat kepada contoh. Nah, kalau kita nak bercinta dengan wanita, kita pasti lihat satu orang hubungan yang baik dengan pasangannya. Kalau orang ini bagi bunga, kita pun nak bagi bunga pada pasangan kita. Nah, begitu. Ada contoh. Nah, contoh untuk mencintai Nabi Muhammad adalah dengan mencontohi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata ulama, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammad." Tidaklah aku pernah melihat rawi-rawi pernah berkata di dalam kitab-kitab hadis, tidak kami temukan cinta yang sejati, tidak kami temukan satu orang yang mencintai seseorang yang sangat-sangat dahsyat cintanya, melainkan menemukan cinta sahabat-sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan kita yang kecil ini, semoga Allah memandang kita. Semoga dengan disebutkan nama Nabi Muhammad, masdar rahmat, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Semoga dengan kita berkumpul pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Setiap yang hadir, ya Allah, kami memohon keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang merezekikan kami untuk mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Laula taufik minka ya Allah. Kalau bukan kerana taufik darimu ya Allah, kami tidak mengangkat tangan kami yang hina kepadamu ya Allah. Ya Allah, pandang kepada kami ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap yang hadir ini kebanggaanmu ya, kebanggaanmu dan kebanggaan Rasulmu ya Allah. Ya Allah, setiap yang hadir jadikan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan zuriat mereka zuriat yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami makna mahabbah. Ya Allah, berikan kami tahqiq akan mahabbah. Ya Allah, berikan kami makna mahabbah kepadamu, makna mahabbah kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan, berikan kami kemuliaan-Mu ya Allah untuk melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan di dalam lena dan jaga kami ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami semua yang hadir, kami semua yang mendengar, kami semua yang melihat ya Allah di bawah panji besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berkatilah seluruh daripada para ulama yang pernah berdakwah di tempat ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Sekiranya ada kebaikan yang Engkau berikan kepada kami pada malam ini ya Allah, alirkan kepada mereka ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah. Bil khusus Habibuna Idrus bin Alwi bin Abdullah bin Ali al-Habsyi Uwais al-Qarni ya Allah.
Ya Allah, berkati beliau juga kepada anak saudara beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sahibul ghurfah. Ya Allah, berkati seluruh daripada pendakwah-pendakwah yang pernah berdakwah menyampaikan agama kepada datuk nenek moyang kami. Ya Allah, berkati mereka, rahmati mereka. Ya Allah, pandang kepada mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.